Habis je Mahat cakap macam tu, terus dia terdengar bisikan macam ketawa dekat telinga kiri dia. Macam suara lelaki tua. Mahat cuba bangun tapi tak boleh. Macam ada benda tahan dia, tak bagi dia bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dia tambahkan rezeki dari pemudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsi cerita dari seorang pengurus jenazah. Alah, nak tahu cerita dia, tengoklah video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shout out kepada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah ni. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Lebih kurang pukul 6 petang. Masa tu Mahat ada dekat pasar malam. Saja jalan sorang-sorang nak cari apa yang boleh dimakan untuk mak dengan nenek dekat rumah. Belilah apa yang patut je. Selesai membeli, masa Mahat jalan nak ke kereta, ada seorang pakcik ni datang. Tegur lah. Amboi lawa kereta dia, lalu sebelah sampai tak perasan kita. Tak kenal tak dak ni. Mahat pun pelik lah. Pakcik ni tegur siapa sebenarnya? Rupanya pakcik tu tegur Mahat lah. Mahat baru teringat yang dia ada tolong pakcik tu tukar tayar kereta dekat tepi jalan hari tu. Mahat pun bersalaman lah dengan pakcik tu sambil ucap, "Maaf lah sebab tak perasan," kata si Mahat. Pakcik tu senyum je, kemudian berkata, "Hai, tak ada jenazah ke hari ni?" "Hari ni tak ada. Bolehlah saya rehat pusing-pusing pasal malam, cari benda makan." "Maaf lah pakcik, saya pun tak boleh lama ni sebab nak hantar makanan dekat rumah. Risau mak dengan nenek tunggu saya ni." Kemudian Mahat bersalaman, masuk kereta dan terus balik. Sampai simpang lampu isyarat, partner kerja dia telefon. Kita sebut saja nama partner dia ni Adi. Adi kata ada jenazah nak urus lepas maghrib dekat hospital ni. Mahat pun bergegaslah balik hantar makanan dan terus siap-siap nak ke hospital. Sampai je dekat hospital, ngam-ngam azan maghrib berkumandang. Mahat pun masuk dalam bilik mayat. Jenazah dah ada dekat dalam. Mayat tanya Adi, nak urus dulu ke nak maghrib dulu? Adi kata selesaikanlah jenazah ni dulu sebab waris minta nak ke bumi lepas isyak nanti. Lepas siap sediakan peralatan kapan apa semua, Mahat dengan Adi angkat jenazah dari stretcher ke tempat mandi sambil si Mahat ni cakap, "Allah, beratnya." Lepas tu Mahat buka kain selimut jenazah dan teruskan dengan niat mandi jenazah. "Allah, berdarah lagi mulut jenazah ni." Adi cakap dia tengok darah ni lain macam sikit. Mahat mula jirus air sambil lap darah yang ada dekat mulut tu. Mahat rasa macam ada kaca dekat jari dia. Tiba-tiba bulu tengkuk dia meremang. Adi pun tengok memang betul ada sepihan kaca yang separuh hancur dekat mulut jenazah. Kemudian Mahat keluar pergi panggil seorang waris, anak lelaki. Masuklah tengok jenazah. Mahat bertanya, "Ni ayah abang ke?" "Ya, ni ayah saya." "Eloklah, mari kita bagi mandi sama-sama." Masa Mahat usap badan jenazah nak ratakan air, dia rasa macam ada benda tajam dekat badan jenazah tu. Tapi Mahat diam je. Dia tanya waris, "Ayah meninggal sikit apa?" Menurut si waris ni, doktor sahkan ayah dia kena TB. Sebelum ni dia nampak ayah dia kerap batuk. Tengok-tengok malam tadi ayah dia kena batuk berdarah. Terus bawa hospital. Mahat tengok Adi. Adi buat isyarat mata dekat Mahat. Mahat hanya anggukkan kepala.
Lepas selesai mandi jenazah, Mahat suruh waris tunggu dekat luar kejap. Mereka nak kapan jenazah ni. Dah siap nanti, mereka panggil masuk. Waris terus keluar dari ruangan tempat mandi. Bila waris buka je pintu, Mahat ada perasan satu kelibat hitam melintas laju dekat depan pintu, betul-betul depan waris. Mahat buat tak tahu je, tapi dalam masa yang sama badan dia terasa seram sejuk. Masa angkat jenazah dari tempat mandi ke stretcher untuk dikafankan, Mahat cakap dalam hati, tadi berat, ni ringan pula. Mahat terdiam kejap sebab tiba-tiba badan dia rasa kurang menyenangkan. Ada perasan masa nak kapan tu ada darah sikit keluar dekat mulut arwah. Mahat ambil kapas, lepas tu lap mulut yang berdarah tu. Tanpa sengaja, Mahat ternampak kapas lap darah tu ada serpihan kaca dengan miang buluh yang halus-halus. Mahat bersuara, Allahu Akbar, sian arwah ni. Siapalah yang setan sangat buat dia macam ni. Nanti dia tahulah azab Allah lagi pedih dari perbuatan dia. Santau arwah ni hidup lagi, hang kena hati-hati. Terus Mahat baca doa sambil kapan jenazah dengan berhati-hati. Selesai kapan, Mahat tolak stretcher ke bahagian ruangan depan dan panggil waris-waris arwah dekat ruangan menunggu untuk masuk. Semua waris yang ada dekat situ pakat-pakat masuk. Kemudian Mahat selak kapas yang tutup muka arwah dan berkata, siapa yang nak cium arwah boleh mai cium, jangan meraung-raung je depan arwah. Tiba-tiba Mahat rasa macam ada orang tepuk bahu dia sambil gelak dekat belakang. Nak kata waris yang buat, memang taklah, sebab dia berdiri dekat bahagian kepala arwah, lepas tu belakang badan dia rapat ke dinding. Tiba-tiba bulu roma dia meremang, melilau mata Mahat cari Adi dalam ramai-ramai tu. Mahat bersuara, saya minta tutup muka arwah ni ya. Kita tak boleh lama sebab hari dah gelap. Yang mana tak ada uduk, pergi ambil lekah. Kemudian Mahat suruh Adi jadi imam solat jenazah nanti. Sementara tu dia nak ke dalam kejap, nak kemas apa yang patut. Mahat terus ke ruangan mandi tadi dan kemas sikit-sikit. Masa tengah kemas tu, tiba-tiba lampu terpadam. Lepas tu menyala balik, klop 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 klop. Mahat pusing ke belakang dan ternampak ada lembaga hitam macam kera tengah bertinggik atas rak barang-barang jenazah. Mahat terkejut sampai terduduk. Lepas tu lampu terpadam dan menyala balik. Sekelip mata lembaga tadi dah hilang. Mahat bersuara, hang memang saja nak tunjuk diri hang ke? Hang memang saja nak main gila dengan aku? Habis je Mahat cakap macam tu, terus dia terdengar bisikan macam ketawa dekat telinga kiri dia. Macam suara lelaki tua. Mahat cuba bangun tapi tak boleh. Macam ada benda tahan dia, tak bagi dia bangun. Kemudian Mahat beristighfar 3 kali, baca ayat kursi. Lepas tu dia cuba bangun balik, tak berjaya juga. Tiba-tiba dia terdengar benda tu gelak lagi dekat telinga sebelah kiri. Mahat terus baca doa. Lepas baca tu, dia tengok atas dan ternampak setan kera tadi tengah duduk atas bahu dia. Badan Mahat mula menggeletar sambil berkata, hang belah sebelum aku bangun. Benda tu gelak lagi. Mahat baca surah Yasin ayat 9 3 kali, diikuti Bismillah Sulaiman 7 kali. Kemudian dia cuba bangun perlahan-lahan sambil selawat Nabi sampailah dia boleh berdiri sendiri. Tak lama kemudian Adi masuk dan tengok Mahat tengah berdiri sambil paut dekat tempat mandi dengan muka yang letih lesu. Adi bertanya, hang kenapa ni? Ada setan dekat dalam ni, ajak aku gaduh. Kemudian Adi papa Mahat keluar dari ruangan mandi dan dudukkan dia dekat kerusi yang ada dekat depan pintu ruangan mandi. Sebaik saja Mahat duduk, lampu dekat dalam ruangan mandi tiba-tiba berkelip-kelip. Tuk, 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 tuk. Adi masuk tengok. Kebetulan ada attendant lalu tepi Mahat nak ke pintu keluar. Mahat pun panggil attendant tu, tapi attendant tu terus keluar buat tak tahu, macam tak dengar yang Mahat panggil dia. Kemudian Mahat terfikir, apalah yang Adi buat dekat dalam tu lama sangat. Lampu berkelip-kelip lagi. Tiba-tiba peti mayat tu berbunyi macam ada orang tendang dari dalam. Mahat punyalah terkejut, macam nak hilang semangat dia. Mahat tengok attendant tadi lalu lagi berjalan ke pintu keluar. Dia tarik nafas.
dalam-dalam. Pejam mata. Lepas tu Mahat baca Al-Fatihah 4 kul dan ayat kursi dengan Bismillah Sulaiman 7 kali. Dah selesai baca, dia buka mata dan bangun sambil ucap Allahu Akbar. Terus dia masuk ke dalam ruangan mandi. Mahat tengok Adi tengah bersila atas lantai sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lampu masih berkelip-kelip lagi. Tok, 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 tok. Mahat terus keluar dari ruangan mandi nak tengok kot-kot ada siapa-siapa yang boleh minta tolong. Tapi tak ada siapa yang ada dekat ruangan menunggu tu. Mujur ada Pak Gad lalu. Mahat panggil minta bantuan. Pak Gad tu ikut sambil bertanya, pasal apa ni dik? Pak Gad ni nampak je lampu berkelip-kelip dekat dalam ruangan mandi tu. Tok, 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 tok. Dia terus hilang lari. Mahat dengar bunyi tapak kasut. Orang lari dekat belakang dia. Tok, 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 tok. Pak Gad berlari pula. Mahat tawakal je nak tolong Adi dekat dalam tu sorang-sorang. Dia buka je pintu, lampu terus menyala. Tak. Dalam masa yang sama, tak semena-mena, dia terjatuh macam ada benda langgar dia masa buka pintu tadi. Tom, Adi jatuh. Mahat jatuh. Adi tolong angkat Mahat bangun dan bertanya, okey tak? Okey, sikit je ni. Setan apa yang ada dekat dalam tadi? Setan tu lah hantar benda tak baik dekat arwah tadi. Kemudian Mahat suruh Adi pulihkan semangat dia. Lebih kurang 5 minit kemudian, mereka berdua kemas tempat mandi tadi sama-sama. Masa tengah berkemas tu, mereka terkejut sebab pintu tiba-tiba terbuka dengan luas. Wow! Dan nampak Pak Gad yang Mahat panggil tadi datang bawa kawan dia 4 orang. Adi bertanya, kenapa pakcik? Adik ni Mai panggil saya tadi minta tolong. Saya seorang mana lepas. Saya Mai panggil kawan. Apa-apa senang. Tak ada apa dah. Benda dah selesai dah. Kami pun dah siap-siap nak balik. Lepas selesai kemas, azan isyak berkumandang. Mahat dengan Adi nak gerak balik. Mahat sampai je dekat kereta, Adi bersuara, jom ke masjid depan. Han, jangan lupa baca bismillah. Hentak kaki 3 kali sebelum masuk kereta. Selesai solat, Mahat terus pulang ke rumah. Sampai je dekat rumah, sekali lagi Mahat ambil langkah berjaga-jaga. Dia ambil wuduk dulu sebelum masuk ke rumah. Kemudian dia buka pintu sambil bagi salam. Terus nenek dia tanya, kamu dari mana? Mahat cakap lah, dia dari Pekan, jalan-jalan tadi. Terus nenek dia cakap, tadi kawan kamu datang, kata nenek dia. Pintu ni diketuk beberapa kali. Nenek bangun nak buka lah pintunya, tapi tak boleh. Macam dikunci, tak bagi dibuka. Orang kat luar tu terus diam. Mahat ubah topik lain. Tapi Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang berlaku selepas tu. Kalau anda suka dengan video ni, apa kata anda tengok video ni pula bagi sesiapa yang boleh tengok. Tekan sekarang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.